tengok balik lah. Okay. Okay. Kita ada expression, kita ada equation, kita ada inequalities. Okay. Kemudian kita ada dalam inequalities ni, maksudnya ketaksamaan. Dia ada 3 contoh saya bagi. Tapi ketaksamaan di sini dia merangkumi simbol, maybe simbol greater and equal, maybe simbol greater, maybe simbol less than equal ataupun simbol less than. Okay, terpulang pada soalan. Soalan saya seterusnya tadi, kita lihat di sini adalah X kuasa 1 kan? Kalau inequality yang kedua ni paling tinggi kuasa berapa? Kuasa 2. Kuasa 2. Kuadratik. Ya, kalau di sini pun kuasa 2 kan? Kalau kuasa 1 paling tinggi, kita panggil dia sebagai nama apa? Linear inequality. Ketaksamaan linear. Kalau kuasa 2 kita panggil apa? Quadratic inequality. So yang ni yang you all akan belajar hari ni. Slide dah nampak kan? Okay. So sebelum kita pergi kepada topik inequalities, kita kena tahu dulu property of inequalities. Ini adalah introduction lah. Inequalities adalah statement which involve two expression separated by one of the symbol of inequalities. So dia salah satu simbol. Okay. So solving inequalities mean to find, kalau perkataan solving maksudnya kita nak cari value of X which satisfy the inequalities. X apa yang memenuhi ketaksamaan tersebut. So kita ada property. Okay, property di sini bagi pelajar macam apa ni? Property ni ada 4 kan? So jangan panik. Dia kata di sini jika A greater than B. Saya bagi contoh jika 5 lebih besar pada nombor 3. Tiba-tiba A adalah 5, B adalah 3, C adalah 2. So jika 5 greater than 3, property nombor 1 ni kata apa? Okay, jika you tambah, contohnya 5 tambah C greater than 3 tambah C. C tersebut greater than 2, maksudnya 5 tambah 2 greater than 3 tambah 2. Simbol tak akan berubah. Jika you darablah 5C greater than 3C. Jika C tu adalah greater than 0, nombor positif, simbol tak akan berubah. Dia akan jadi 5 darab 2 greater 3 darab 2. Maksudnya 10 is greater than 6. Tetapi kalau C awak tu lebih kecil pada 2, contohnya C sama dengan negatif 2. 5C greater than 3C. Jika C awak tu negatif 2, 5 darab negatif 2, simbol akan berubah. Faham itu? Sebab nilai dia akan jadi lebih kecil. Negatif 10 lebih kecil pada negatif 6. Jelas tak di sini? Saya highlightkan di sini. Hasil darab atau bahagi oleh number negatif, kita akan tukar simbol. Kenapa? Sebab bila you darab nama nombor negatif, nombor yang besar ni akan jadi lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Kemudian, apa yang you perlu tahu lagi? Zaman you sekolah, jika A is greater than B, you nak tukar location. Maksudnya simbol juga akan berubah. A greater than B maksudnya B is less than A. Tapi kalau you nak pindah, A tambah is greater, B tambah C. Kalau nak gerakkan C sahaja hanya ke kiri, simbol tak akan berubah. Jelas tak di situ? Jelas. Itu konsep paling basic lah. Sekarang kalau jelas, kita pergi kepada yang berikutnya. Ini adalah tambahan slide. Sebab jawapan awak dalam inequalities mesti ada 2 bentuk sahaja. Sama ada set notation ataupun interval notation. Kalau dalam bentuk solution set, maksudnya you ada curly bracket, x double dot, x greater equal to 2. Interval form, kita dah belajar dalam topik 1 number line lecture yang terakhir. Ini maksudnya apa ni?
Simbol apa ni? Is it open interval, close interval or semi-open interval? Open. Open. Semi-open interval sebab satu Semi-open. close, satu open kita panggil semi-open interval. Boleh di situ? Boleh. Okay. So sekarang ni ada 6 contoh. Jom kita belajar macam mana tulis solution set dan juga interval form. Interval form tu dah ada dalam topik 1 number line. So hari ni kita cuma recall sahaja. Cuba lihat garisan number 1. Okay. Dia bagi awak 2 garisan number line awak, which is awak tengok yang colour merah ni. Okay. Titik dia bermula daripada A menuju ke arah mana ni? Dia ke kiri. Kalau menuju ke arah ke kiri tu maksud dia ke mana? Dia akan jadi ke negative infinity. Oh, negative infinity. Ya, kalau ke kanan ni? Positive infinity. Ya, positive infinity. Okay. So maksud dia, jika A menuju ke kiri, menuju ke negative infinity, maksudnya apa? X is less than, tengok sini dan circle kan? Kalau dan circle maksud dia inklusif ke eksklusif? Termasuk atau tidak? Termasuk. Kalau termasuk kena letak equal A. Kalau yang B di sini pula titik gelap. Dia maksud dia starting B dia menuju ke kanan, iaitu X greater equal to B. Okay. So macam mana kita nak tulis solution set? Solution set dia mesti mula dengan curly bracket X double dot salin balik yang ni, iaitu X less than equal to A. Okay. Satu lagi X greater equal to B. Bila dia antara dua inequalities, kita akan letak jawapan kita union. Okay. Ini adalah bentuk solution set. Macam mana pula interval form? Interval form, kita tak boleh tulis S lebih kecil equal to A. Kita akan tulis, tengok. Dia A menuju ke negative infinity. So maksud dia, negative infinity sentiasa open bracket. Negative infinity sampai mana dia stop? A kan? So A di sini dan circle. So bentuk close ke bentuk open bracket? Close. Close. Lepas tu di sini ada lagi satu inequalities. Maksudnya kita kena letak union. Dia bermula dengan nombor berapa? B. Until dia bergerak sampai ke mana ni number line di sini? Ya betul, infinity. Kalau soalan nombor 2, saya loretkan, saya nak kawasan ni sahaja. Okey, so macam mana saya nak tulis jawapan di sini? Cuba tengok. Kawasan berloret awak adalah di antara apa? A dan B. Kalau di antara, macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis S di tengah-tengah. Cuba tengok, sini empty circle. Kalau empty circle maksud dia tak termasuk, so simbol dia akan tulis lebih kecil. Huruf A. Satu lagi, sini adalah dense circle. Kalau dense circle adalah termasuk less than and equal. Less than equal tu apa? B. So therefore S di antara A dan B. So macam mana tulis solution set? Curly bracket X double dot, you copy balik. Okay, maksud dia X is between and X is between A and B. Okay, itu curly bracket solution set. Kalau interval, dia tak ada simbol less than and less than and equal. So kita terus tulis dalam bracket. Dia bermula daripada mana? Shaded region ni bermula daripada A kan? So A adalah empty circle. So kita akan buat round bracket. Kita akan tulis huruf apa di sini? A, koma. Sampai mana garisan ni? B. Ya, B. B tu close bracket or open bracket? Close bracket. Betul. Sebab dia termasuk A. Seterusnya. Okay, number 3. Nombor 3 di sini. Sekejap Kalau yang nombor 3,
saya nak kawasan yang berlorek di sini lah. Saya lorekkan di sini. So sekarang ni mari kita lihat macam mana kita nak tulis solution set dan juga interval notation. Cuba tengok. Kawasan berlorek ni dia mula daripada mana? B. Ke mana? B ke Infinity. Ya, B ke infinity. Maksud dia X adalah greater, tengok sini adalah dan ke greater n equal to nilai apa? B. So maksud dia solution set X double dot X greater equal to B. Okay. Macam mana pula interval form? Interval form tak boleh tulis simbol. So dia mesti dalam bentuk bracket. So bila bentuk bracket starting value dia berapa di sini? B. B. Open ke close bracket? Close. Close. B anti mana? Infinity. Infinity. Okay, that's good. Okay. Seterusnya. Okay. Okay, kita pergi pula yang nombor 4. Nombor 4 ni, saya nak lorek di sini. Ini kawasan berlorek. Apa jawapan kawasan berlorek di sini? Kita lihat. Starting nilai apa? A. A, dia bergerak ke mana di sini? Negative infinity. Ini negative infinity. So maksud dia kalau bergerak ke negative infinity, simbol dia lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi sini dan circle maksudnya lebih kecil and equal. Bermula dengan nombor apa? A. So maksud dia solution set kita macam mana? Curly bracket X double dot X less than equal to A. Okay. Tetapi interval notation mesti dalam bentuk bracket. So maksud dia paling kecil nilai berapa di sini? Negative infinity. Negative infinity sampai mana? Sampai A. A saja. A tu open ke close? Close. Close. That's good. Okay. Yang kelima. Okay. Yang kelima. Andailah saya lorek ni. Okay. So, dia bermula daripada mana kawasan lorekkan ni? Mula dari B. Ya, dia mula dari B. B sampai mana ni? Negative infinity. Negative infinity. Maksud dia, apa maksudnya? X. Simbol dia ke kiri, maksud dia lebih kecil ke lebih besar? Lebih Lebih kecil. Okay, dia empty di sini. Lebih kecil daripada apa? B. Perlu tulis tak A di sini? Tak perlu. Sebab maksud dia X lebih kecil daripada B. Maksud dia bermula dengan B, semua ke negative infinity. Kalau nombor 2 tu sebab dia di antara dia stop. Okay. So maksud dia solution set kita akan tulis X double dot X lebih kecil pada B. Okay. Maksud dia daripada B menuju ke negative infinity. Kalau interval notation, maksud dia negative infinity sampai mana? Sampai B. Ya, koma B. Okay, so sini open interval. Okay. Kalau yang terakhir. Okay. Apa maksud kawasan lorekkan ni? Negative infinity hingga positive infinity. Ya, maksud dia jenak semua kan? Negative infinity ke positive infinity. Maksud dia solution set macam mana? Kalau negative infinity ke positive infinity, maksud dia X, A, apa dia? Is equal to real number. Maksud dia semua number terlibat. Ataupun you boleh tulis negative infinity to infinity. Okay. Boleh di situ? Boleh. Kalau semua number X equal to real number. Okay. Ada salin tak di sini? Saya dengar ada lecture komen. Ada pelajar tak salin. Okay. Yang ni tak dalam otak, ini hanya selingan saja nak introduce you all, takut terkejut. Okay, saya teruskan. Sebab kita tak mula lagi. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua inequalities, linear inequalities dan juga quadratic inequalities. Quadratic inequalities you boleh directly solve lah. Maksud dia paling tinggi adalah kuasa 1,
manakala quadratic inequality adalah kuasa 2. Okay. Linear inequality sebab dia linear AX kuasa 1, so selalunya kita akan selesai menggunakan number line. Okay. Tetapi quadratic inequality dia ada positive number line. So jangan confuse antara number line and positive number line. Dia totally different. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya sebab dah pukul 8.20. Okay. Find the solution. Find the solution, okay, of the following inequalities given answer in the form of solution set and interval form. Maksudnya dia nak jawapan kita dalam dua bentuk. Okay. First we look for the A, which is the equation A. Okay. That means 2x minus 4 is greater than x. So sekarang ni kita nak selesai cari apa? X. Bila nak cari X, maksudnya di sini negatif 4 ni kita kena pindah ke sebelah mana? Di belah 8. Ya, so maksudnya 8 akan jadi apa? Tambah 4. So 2X greater than 12. Maksudnya X ada 2 di sini. So kalau 2 di sini, bawa ke sebelah kanan jadi apa? Bahagi. Perlu tukar simbol tak? Tak perlu. Sebab number dia positif. So 12 bagi 2 maksudnya X greater than 6. So bila X greater than 6, apa bentuk solution set dia? So kita tulis di sini solution set. Okay. Curly bracket X double dot X greater than 6. Ataupun bentuk interval dia macam mana? Interval notation maksud dia bermula daripada nombor berapa di sini? 6. 6. Open ke close? Open 6 until mana? Infinity. Okay. So sekarang kita pergi pula nombor P. 4x minus 5 less than 2x minus plus 9. Sorry. So sekarang ni untuk soalan ni kita kena arrange. Yang mana ada x, we bring to the left hand side. Okay. So maksud dia 4x, 2x bawa ke kiri akan jadi minus 2x less than 9. Negative 5 tak ada x, we bring to the right hand side. So plus 5. So 4x tolak 2x akan dapat berapa di sini? 2x. 2x less than 9 plus 5? 14. 40. Okay. So x less than 2. 7. Bring to the right side. Ya. 14 divide by 2 maksudnya x less than 7. So now we write solution set. Curly bracket x double dot apa? X X. less than 7. Yeah, that's right. X less than 7. Kalau interval notation. Kalau lebih kecil daripada 7, maksud dia menuju ke mana? Negatif. Ke kiri. Ya, ke kiri. Ke kiri tu sampai mana? Negatif, infinity until 7. Open bracket. Jelas tak di sini? Okay. Saya bagi masa seminit untuk you all salin. Okay, sudah? Dah. Sudah Okay, kalau sudah, kita terus dengan example nombor 2. Okay, example nombor 2, find the solution set for the following inequalities. Kalau you perhatikan di sini dia ada dua simbol. Maksud dia, soalan di sini adalah X. Pattern soalan nombor 2 ni linear. Sebab masih lagi kuasa 1, X kuasa 1.
sini pun X kuasa 1, sini pun X kuasa 1. Tapi simbol dia adalah X di antara A dan juga B. So kita nak cari nilai X. Okey. Macam mana kita nak cari nilai X? So kita lihat soalan A. Soalan A dikata X minus 3 adalah di antara negatif 4 dan 5. Saya nak cari X. Tapi di sini ada negatif 3. So macam mana saya nak jadikan X sahaja dan saya perlu hilangkan negatif 3. So macam mana nak hilangkan negatif 3? Saya kena tambah 3 untuk setiap interval di sini. Maksudnya bila saya tambah, dia akan jadi X less than negatif 4 tambah 3 akan jadi berapa? Negatif 1. Negatif 1. 3 tolak 3 akan jadi kosong, maksudnya tinggal X sahaja. 5 tambah 3 akan dapat berapa di sini? 8. 8. So maksudnya solution set kita macam mana? Solution set adalah jawapan awak Kali bracket X cover dot X salin. salin balik. Bagus. Kalau bentuk interval pula macam mana? Dia bermula daripada mana notation di sini? Negatif 1. Negatif 1 open ke close? Open. Open sampai nombor 8. Okay. So, ini adalah cara pertama. Cara kedua, dia bentuk di antara juga ni. Kalau di antara, kita boleh pisahkan dia. Tengok saya pisahkan dia. Yang pertama, A lebih kecil pada X, saya akan jadikan X greater than A. Okay. And yang kedua, okay, X lebih kecil pada B. So macam mana kita nak selesaikan guna teori di sini? Okay, saya selesaikan soalan B di mana 3X plus 2 adalah between negative 4 and 11. Okay, saya nak pisahkan sebab saya tak nak guna cara A. So macam mana? Saya ambil yang ni. Okay, tapi disebabkan saya nak 3X tambah 2 sebagai subjek, saya akan tulis 3X tambah 2. Saya nak tukar, sebab saya letak di sebelah kiri kan, so simbol dia akan jadi greater equal to negative 4. Okay, satu lagi, saya pisahkan dia. So dia akan jadi 3X. Oh, buat 2 kali yang ada. Ya, buat 2 kali. Okay, less than equal to 11. So ayat di tengah-tengah adalah N. N di sini bermaksud persilangan bersama-sama. Okay, so maksudnya kita perlu carikan X sebagai subjek. Okay, bila X sebagai subjek, 2 di sini will bring to the right hand side. Maksudnya 3X greater equal to negative 4 minus 2. Tengok sini simbol dia bertukar Sini simbol di sini bertukar sebab saya letakkan 3X tambah 2 sebagai subjek di sebelah kiri. Okay. So jadi 3X greater equal to negative 6. So X greater equal to negative 6 divided by 3. Maksudnya X greater equal to negative 2. Kemudian saya selesaikan yang ada 1. Which is 3X less than equal to 11. Apa jadi pada 2? Tolak 2. Maksudnya 3X less than equal to 9. X lebih kecil and equal to 9/3. Maksudnya X less than equal to 3. Dia ada 2 interval sekarang ni kan? Bila ada 2 interval, kita kena draw number line. So sini ada nombor 2. Okay. Di sini ada nombor 3. So kita kena susunlah number line kita ikut yang paling meningkat lah. So mula-mula negatif 2. Di sini 3. Kemudian tengok pula simbol di sini. S greater equal to negative 2. So maksud dia kita akan buat titik gelap. Dia menuju ke arah mana kalau simbol greater and equal? Kanan. Dia ke kanan. So buat anak panah. Tapi 3 ni pula simbol dia lebih kecil and equal. So maksud dia titik gelap. Kita menuju ke arah mana sekarang ni? Ke kiri ke kanan? Kiri. So sekarang ni you kena tengok satu lagi benda.
apa jawapan you nak, you kena tengok sini. And adalah simbol dia, maksud dia intersection. Antara garisan ni, kawasan mana yang ada intersection? Daripada mana? Yang 2 dengan 3, negatif 2 dengan 3. So negatif 2 dan 3. So maksudnya negatif 2 dan 3 di sini adalah maksudnya X di antara 2 dan 3. So kita tulis jawapan kita. Solution set. Okay. Beli bracket, X double dot, salin balik. Negatif 2, 3. Satu lagi adalah bentuk interval notation. Bila interval notation maksud dia kedua-duanya termasuk kan. So kita akan buat close. Negatif 2, 3. Okay. Jelas di sini? Jelas. Yes. Okay. Kalau jelas, kita lihat pula yang C. C ni tiba-tiba in the middle they have 7 minus 3x over 4. So dia bentuk fraction. So don't worry. Bila bentuk fraction, maksud dia A minus B over C, kita pecahkan jadi 2 fraction. A over B minus B over C. Boleh darab silang tak? Inequalities tak boleh darab silang. Okay, jika you buat darab silang, salah lah. So maksudnya kita akan pecahkan ikut teori yang atas tadi. Okay, yang pertama, kita ambil yang ni. Okay, tapi saya jadikan dia sebagai subjek, maksudnya 7 minus 3x over 4. Simbol di sini akan jadi apa? Nah, Lebih besar atau sama. dia lebih besar and equal to negatif 2. Sebab saya tukar kedudukan. And maksudnya intersection. Okay, kita copy pula yang kedua di sini. Okay. So dia akan jadi 7 minus 3x over 4 less than 10. Saya kata tadi pecahan di sini we proceed dengan 2 fraction lah. Maksudnya 7 over 4 minus 3 over 4x greater equal to negative 2. So we want to solve for x, 7 over 4 we bring to the right hand side. So negative 3 over 4x greater equal to negative 2 minus 7 over 4. Okay, kira di sini. Okay. Negative 2 minus 7, 4. Okay, jawapan dia dapat improper fraction. Tak apa, kita salin. Maksudnya negatif 3/4x greater equal to berapa tadi jawapan dia? Negatif 15/4. So copy. Negatif 50 over 4. Okay, kita nak cari x. Tapi depan x ni ada nombor negatif. So kita nak bahagikan. Apa jadi pada simbol jika you bahagi dengan nombor negatif? Tukar simbol terbalik lah. Ya, dia jadi less than and equal. So tekan kalkulator awak, ambil jawapan tadi. Bahagi. Okay. Negatif 3 over 4. Okay. So jawapan dia dapat 5. Okay. So settle untuk bahagian pertama. Sekarang we look for the second inequalities. So sama juga pecahan di sini kita pecahkan kepada 2. That means 7 over 4 minus 3x over 4 less than 10. Okay. 7 over 4 we bring to the right hand side. Negative 3x over 4 less than 10 minus 7 over 4. Again, calculate sekali lagi. Okay. 10 minus 7 over 4. So dapat 33 over 4. Okay, salin yang itu. Negative 3 over 4x less than, negatif ke positif tadi? Positif. 33 over 4. Sama juga dengan kawan tadi. Depan dia ada negatif 3/4. So, kena bahagi. Apa jadi kalau bahagi dengan negatif number? Simbol Tukar. terbalik. Simbol jadi apa? Besar.
Besar. Apa jawapan di sini? Ya. 11. Oh, dapat 11 Okey, betul? Negatif. 11 bagi negatif 11. 3/4. Okey, kita kira. Okey, dapat negatif 11. Lepas tu kita kena buat apa ni kalau ada two different inequalities ni? Number line. So kita buat number line. Nak susun nombor berapa? 5 dahulu ke negatif 11 dahulu? Negatif 11. Negatif Negatif 11. 11. Sini nombor 5. Okey. Sekarang tengok di sini S lebih kecil equal to 5. Lebih kecil and equal titik gelap titik cerah. Gelap. Gelap. Ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Buat anak panah maksudnya menuju infinity. Satu lagi X greater negatif 11. Maksud dia titik cerah. Okey, menuju ke kanan. Okey. Sekali lagi tengok simbol di sini. Ini maksudnya and intersection. Kawasan mana yang bersilang? Negatif. Negatif 11 dengan 5. 11 dengan 5. Ya. Maksudnya negatif 11 dengan 5 ni maksud dia X. Tengok dia empty circle kan? Lebih kecil. Sini pula dan circle. Titik gelap. Maksud dia mesti letak equal. Okay. So solution set kita X double dot salin balik. Okay. Satu lagi adalah bentuk interval notation. Kalau bentuk interval notation maksudnya apa? Open interval. Bracket negatif 11. Sampai Nombor 5. 5 tu apa cerita? Close. Bracket. Itu pun. Okay. So settle untuk example number 2. Okay, kalau sudah sempat sana bagi tahu saya. Dah madam. Yang lain-lain sudah juga ke? Dah madam. Okay, kalau sudah. Okay, ni example 2 yang tadi. Kita pergi kepada example nombor 3. Okay. Example nombor 3 pun dia macam ni. X is between A and B. Okay. Tetapi beza dengan soalan tadi apa? Cuba tengok pattern. Apa beza soalan tadi? Kalau tadi hanya X sahaja di tengah-tengah kan? Tapi tengok, ini setiap interval dia ada variable X. Okay, bila setiap variable ada, setiap interval ada variable X, maksud dia memang you have one choice. That means you need to split X greater than A and X is less than B. Okay, you need to follow this rule. Okay, so first we rewrite again question. So that means 2x minus 3 is between 1 plus 3x and x plus 7. So we need to split by using definition lah. Maksud di sini yang pertama. Macam mana nak tulis yang pertama ni? 2x minus 3. Lepas tu apa jadi pada simbol? Berubah. Berubah. Maksudnya jadi 1 tambah 3x. Dan kita kena tulis apa? And intersection. Satu lagi adalah 2x tambah 3. 2x tolak 3. 2x tolak 3. Less than x plus 7. Betul. 2x tolak 3 less than x plus 7. Okay. Kemudian kita kena lihat inequality yang pertama, dia ada x. 3x di sini we bring to the right hand side, maksudnya jadi apa? 2x tolak 3x. Greater 1 negatif 3 bawa ke kanan akan jadi tambah 3. 2 tolak 3 akan dapat apa? Negatif
X greater than 4. Kita nak X. Apa jadi pada negatif di sini? Kita assume dia negatif 1. Kalau bawa ke kanan dia akan jadi apa? Bahagi. Maksud dia macam mana nak kira? Kalau bagi pelajar tak nampak, 4 bahagi negatif 1. Sama dengan berapa? Negatif 4. Apa jadi kalau bagi oleh negatif number? Simbol tukar. Ya, simbol Simbol akan berubah. Jadi jawapan tadi dapat apa? Negatif 4. Okay, so settle inequality yang pertama. Sekarang kita tengok inequality yang kedua. 2S tolak 3 lebih kecil S plus 7. S di sini kita bawa dia ke kiri. Kalau bawa akan jadi apa? Tolak X. Lebih kecil 7, negatif 3. Bawa ke kanan akan jadi apa? Tambah. So 2X tolak X akan dapat apa? X. X. Lebih kecil daripada berapa? 10. 10. Perlu darab bahagi tak di sini? Tak. Tak. Okay? So bila ada two different inequalities, kita kena buat apa di sini? Number line. Number line. Number line. So nombor berapa kita kena susun dulu? Negatif 4. Satu 10. lagi 10. 10. So X lebih kecil negatif 4. Maksud dia open empty circle. Kita nak lorek ke mana ni? Nak buat garisan ke mana? Yoi. Ya. Kemudian nombor 10. Okay, empty circle ke mana? Ke kiri juga kan? Okay. Sebab simbol lebih kecil. Kemudian kita tengok di sini. Ini adalah N, intersection. Kawasan mana yang ada persimpangan? Ada kawasan pertama, adakah ada kawasan yang kedua, atau adakah kawasan yang ketiga? Kosan. Ah, so kita lorekkan kawasan pertama sebab tu pentingnya shaded region. Okay. So cuba lihat. Bila jawapan yang pertama di sini, maksudnya ini merujuk kepada kawasan apa? Infinity. Negatif Ya, sini negatif infinity. Sini negatif 4. You nak tulis dalam bentuk apa? Soalan tak mention pun. Dalam bentuk solution set atau interval. You all nak dalam bentuk apa? Interval lah senang. Pada you all interval senang kan? Dalam exam selalunya solution set. So interval notation. Kalau interval notation maksudnya negatif infinity. Sini berapa? Is it 10? Negatif 4. Ya, negatif 4. Open. Okay, so settle example number 3. Kalau dalam yang bentuk satu lagi. Okay, kita buatlah. Kalau bentuk solution set. Maksud dia, curly bracket X double dot. Shaded region awak mula dengan nombor berapa? Negatif 4. Negatif 4. Kalau negatif 4 ke negatif infinity, apa simbol dia? Lebih kecil. Oh, lebih kecil negatif 4. Maksud dia X lebih kecil negatif 4. Okay. Boleh untuk linear? Boleh. Boleh. Okay. Kalau sudah habis salin, bagi tahu saya Miss, Ya saya. itu example 2 ah. Which one? Example 2. Example tu kenapa? Soalan ketiga, kenapa itu 4 tak boleh direct darab ke? Oh, sebab 4 kalau dia constant okay. Kalau ada variable, you tak tahu variable dia tu negative or positive. Kalau inequality, if you multiply with negative number, you need to change the sign. That's why dia tak ada istilah cross multiply inequality. Okay? Sebab kita tak nak
galakkan you all. Okay. Hanya Jadi- equation saja. Ya. Kalau Jadi- sekarang ni, jadi apa? Jika dia tak ada S, dia tak ada unknown, saya boleh direct darab lah. How about negative 4? Can you directly multiply? Boleh terus darab tak? Boleh? Ish, sebab if you terus multiply, sign berubah. That's why kita tak boleh. And for your information, simbol inequalities cuma ada simbol lebih kecil. X di antara ni mesti simbol lebih kecil. Bagi pelajar, jika you darab, saya bagi contoh jika you darab dengan negative 4, you akan jadi macam ni. Negative 8 greater equal to is greater negative 40, betul tak? Okay, so bila you darab cross multiply, simbol inequality tak ada simbol greater di antara, tak ada. Memang tak ada, tak wujud. Okay, di antara hanya simbol lebih kecil, mesti lebih kecil. Okay, sama ada bentuk lebih kecil macam ni, okay, ataupun kedua-duanya termasuk. Dia tak ada simbol dia besar atau greater equal. Ini memang tak ada. Okay, sebab tu kita tak boleh cross multiply. Okay. Okay, thank you. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Okay. Kalau tak ada, we want to proceed with quadratic inequality. Quadratic inequality they have actually type lah. Okay, first table of sign, second is positive number line, and the third one is graphical approach. So my priority adalah graphical approach right now. Table of sign and positive number line, jika tak sempat saya akan buat video, so you need to watch. Okay, jawapan dia akan dapat sama tapi different method. Okay, so macam mana kalau kita nak guna graphical approach? Graphical approach maksudnya awak perlu melukis satu lukisan kuadratik. Okay, nak cari garisan kuadratik di sini, kena lihat di sini. Jika graphical approach awak, the graph of quadratic squares and the point where the graph cut the x-axis are marked. Yang ini A dengan B adalah merujuk kepada nilai roots awak. Awak akan carilah x greater to something. Bila kuadratik awak, okay, maksudnya A x square plus B x plus C is greater than 0. Simbol dia greater. Okay, so itu yang sebut di sini y is greater than 0. If y is greater than 0, maksudnya you need to shade it above the x-axis. Okay, so bila above x-axis, that means solution set awak adalah berdasarkan shaded region awak. Okay, tengok sini. The A menuju ke negative infinity. Maksudnya x less than A. The other side is starting from B to right hand side. Maksudnya x greater than B. Okay, di antara dua di sini adalah maksudnya unit. Ataupun you boleh guna perkataan or. So x less than A or x greater than B. Kalau bentuk interval form adalah negative infinity sebab x less than A. Negative infinity to A union B to infinity. What happen if your quadratic inequality adalah lebih kecil atau lebih kecil and equal to 0? So you kena shaded di bawah x-axis. So bila bawah x-axis, maksud dia awak nak A to B. Okay, maksud dia S di antara A dan B. So solution set awak S di antara X, A and B. Okay, ini adalah bentuk interval form. Okay, boleh follow setakat ni Kita pergi kepada example yang pertama. Macam mana kita nak selesaikan solving quadratic inequalities? Okay, ini adalah contoh. Okay, dia boleh jadi less than equal, greater than equal, and less than. Okay, pertama, you need to simplify the inequalities. You kena pastikan semua berada di sebelah kiri. Okay, maksudnya jika ada 5 sebelah kanan, you need to bring to the left hand side. Yang kedua, A tu mesti adalah positif. Kalau negatif, you need to multiply. Okay, and change the sign. And number 3, factorize. Untuk inequality, you mesti factorize. Okay, kemudian kita akan lukis graph berdasarkan signs nombor 2. Okay, so step nombor 5 kita akan shaded region lah. Okay, so apa yang saya merepek tadi ni, kita tulis balik soalan A. X square plus 6x plus 5 is greater than 0. Tengok sini kuasa 2.
Adakah semua term kita berada di sebelah kiri sekarang ni? Ya. Yes. Kalau sudah, proceed dengan step kedua. Adakah A awak ni maksud dia nilai depan X. Adakah depan X awak ni bernilai positif? Yes. Yes. Okay, kalau sudah step yang ketiga. Step yang ketiga kita kena factorize. Okay, factorize lah. Mesti ditunjukkan. Okay, so sini X, sini darab X, hasil darab apa dapat 5, 1, so sini tambah. Kemudian kita kena cari roots. Roots adalah equal, sebab tu kita kena letak perkataan let. Okay, mesti letak let. So X plus 1, X plus 5, that is equal to 0. Sebab kita cari roots, kita kena letak let. So X plus 1 equal to 0. So X equal to negative 1. X plus 5 equal to 0. X equal to negative 5. So you ada dua nilai kan? Kita buat number line. Nombor berapa kita tulis dulu? Negatif 1 ke negatif 5? 5. Negatif 5. Negatif 1. So kita akan buat graf kuadratik senyum. Sebab A kita positif. Sekarang ni kita lihat di sini. Simbol dia apa ni? Kereta. Kalau kereta nak lorek atas pasti X ke bawah pasti X? Atas. So atas. Kalau atas maksud dia akan ada dua bahagian. Okay. So kita tengok. Sini simbol kereta kan? Maksud dia tak termasuk negatif 5 ke negatif infinity. Negatif 1 ke positif infinity. Okay, kita tulis dalam satu bentuk lah Kita tulis jawapan kita dalam bentuk apa you nak. Solution set lah ya. Okay, kalau bentuk solution set, maksudnya X curly bracket. So, di sini negatif 5 menuju ke negatif infinity. Apa simbol dia? X less than negative 5. So tulis di sini. X less than negative 5 union kalau negatif 1 menuju ke infinity. Maksudnya X greater negative 1. So X greater negative 1. So settle untuk bahagian A. Boleh dari situ? Boleh, madam. Boleh. Apa beza soalan A dengan soalan B? Of course lah, soalan dia berbeza. Tapi apa yang beza? Step 1. Adakah semua sebutan dia di sebelah kiri? Oh, okey. Step kedua, adakah A itu positif? Maksudnya A di sini. Ini menunjuk pada negatif. So, you kena darab dengan apa? Darab negatif. Apa jadi kalau darab dengan negatif? Saya kata apa? Change the sign. So maksudnya dia akan jadi X kuasa 2. 6, tolak 6X. Tolak 6X. Lepas tu Tambah 5. tambah 5. Di sini akan jadi X and equal to 0. Ya. Step seterusnya adalah factorize. Masuk sini X. Sini X, sini 5, sini 1, sini negatif lah. You boleh factorize guna kalkulator awak Lepas tu kita cari roots. Kalau nak cari roots, kena letak perkataan apa? Let. Sebab kita ubah soalan kita ni. X minus 1, X minus 5 equal to 0. So kita ambil yang ni, X minus 1 we equal to 0. So X equal to 1. Yang kedua, X minus 5 equal to 0. So X equal to 5. Lepas tu kita nak buat apa? Sketch graph kan? Bila sketch graph kena buat garisan dulu. Nak letak nombor berapa dahulu? 1. Ini nombor 5. Graph senyum. Okey. Kemudian kita lihat nak Kalau contoh kita tak tukar dia punya A tu kan, dia negatif, maksudnya graf dia jadi graf masam lah. Ya. So kita standardkan jawapan. Semua pastikan graf senyum. Okey. Boleh So sini adalah simbol lebih kecil. Kita tengok yang di sini. Yang ni adalah latest punya. Tengok di sini.
Okay, you jangan tengok soalan asal, tengok selepas you alter. So less than equal. So lorekkannya di atas pasti X ke di bawah pasti X? Bawah pasti X. So bila bawah pasti X, maksudnya nombor tersebut daripada mana? Garisan tersebut adalah 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 macam mana tulis kita punya solution set? Dia gabung. Dia panggil sini gabung Okay, X from 1 to 5. Okay, so tulislah dalam bentuk solution set. So, solution set X double dot. Sini tulis 1 less than equal to S less than equal to 5. Boleh tak saya buat macam ni? Saya letak 1 tu tak termasuk, saya letak 1 ni simbol separator sahaja tak ada equal. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab soalan ni inclusive. So you need to put both side. Okay, equal. Okay, kalau dah habis soalan bagi tahu saya Okay, sudah ke belum? Dah. Sudah Okay. Example number 4. Ini yang tadi lah saya copy 2 kali tadi. Okay. Sekarang kita pergi example number 5. Example number 5 ni so find the following inequality by using table of sign. Okay, macam saya kata tadi, saya pada perkataan table of sign, saya nak you guna graphical method. Hari kita belajar mungkin sahaja. Okay. Soalan A, x square plus 2x minus 50. So x square plus 2x minus 50 less than 0. Okay. Step pertama, semua dah di sebelah kiri kan? Okay. Step yang kedua, adakah A tu positif? Okay, check depan ni. Adakah dia bernilai positif? Positif. Kalau positif, kita terus buat apa? Factorize. Ya. So, kita akan factorize lah. So, x kuasa 2 maksudnya x darab x. 15 adalah sifar 5 dengan sifar 3 lah. Kemudian kita letak perkataan apa? Let. Let. Okay, bila letak perkataan let, kita kena letak equal to 0. Okay. Okay, so kita kena cari root sejarah. X tolak 3 equal to 0, maksudnya X sama dengan 3. Satu lagi X tambah 5 sama dengan 0, maksudnya X equal to negatif 5. Okay, so kita buat satu garisan. Nombor apa kita kena tulis dulu? Negatif 5. Negatif 5. Lepas tu nombor berapa? 3. So kita akan lebih graf senyum. Okay. Nak lorek di mana ni? Kita tengok di sini. Kalau lebih kecil di mana? Bawah. So maksudnya kawasan lorekkan awak adalah bermula negatif 5 sampai 3. Okay. Sekarang ni kita tulis pula bentuk interval notation. Okay. Kalau interval notation maksudnya bermula dengan notation sahaja. Okay, sama dengan berapa?
Interval notation maksud dia negatif 5 sampai 3. Open kan kedua-duanya. Okay. Okay. Seterusnya. Boleh follow lagi ya. Soalan B. Ya? Boleh. Boleh ya? Dia 4 tambah 3x tolak x kuasa 2. Why not kita susun di sini? X kuasa 2 dahulu baru x kuasa 1. Okay, so kita susunlah. Soalan B, maksud dia negatif x kuasa 2 kita letak di hadapan. Lepas tu follow by 3x tambah dengan 4 x dan equal to 0. Kita ikut susun ikut degree. Okay, semua dah berada di sebelah kiri. Sekarang tengok pula step kedua. Adakah A awak positif? Check di sini. Tak. So, okay. So macam mana nak jadikan dia positif? X kuasa 2. Ini akan jadi tolak 3x tolak 4. Apa dia daripada simbol? Greater equal to 0. Bagus. Step ketiga, you kena cari, you kena factorize. Okay, bila factorize maksudnya letak bracket 2 kali. Hasil darab x kuasa 2, you tekan calculator kan? Okay. Lepas tu kita kena buat step apa? Cari roots. Nak cari roots kena letak let. Okay. Let. So, x tambah 1, x tolak 4, greater. Silap dah. Mesti letak equal to 0. Maksudnya x tambah 1 sama dengan kosong. X equal to negative 1. X tolak 4 sama dengan kosong. X equal to 4. So kita buat number line. Nombor berapa dulu kita kena letak? Negative 1. Negative 1. Satu lagi 4. So kita lukis graf senyum. Kemudian kita tengok apa? Simbol apa? Is it less than and equal ataupun greater and equal? Greater and equal. Kita tengok sini. Greater. So lorotkan dia di mana? Ke atas. Atas. So bila atas ini sajalah ruang yang ada. Okay. Ini inklusif kan? Maksudnya titik gelap dia menuju ke negatif infinity. Bermula dengan 4 onward lah to infinity. So you nak solution set ke interval notation? Solution set. Okay, solution set. Pilih bracket x double dot. Kalau negatif 1 menuju ke negatif infinity maksudnya simbol dia lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. X lebih kecil and equal. Kalau yang 4 pula, x greater equal to 4 lah. Okay, so salin saja. X lebih kecil equal to negative 1. Union. Jangan letak koma sama union ataupun or. X greater equal to 4. Okay, geng yang dekat YouTube ni so far okay ke? Boleh ikut ke? Boleh. Kan? Boleh Miss. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okay, ni example 5. Okay, kita pergi kepada example nombor 6. Okay. Example nombor 6, saya nak tunjukkan 3 jenis yang berbeza. Tetapi saya rasa masa takkan sempat sebab kita kena habiskan lecture topik 2 ni. So, saya padan perkataan using positive number line. Okay. Kita selesaikan guna graphical method. Table of sign and positive number sign. Positive number line saya akan tunjuk kemudian guna video atau something like that. Ataupun saya akan tunjuk ayat. Okay. So sekarang ni kita lihat soalan A. Soalan A di sini, dia ada nombor 9. Boleh tak kita terus factorize nombor 9 atau kita biarkan? Apa daripada nombor 9 di sini untuk soalan A di sini? Tolak.
Kita kena bawa semuanya ke kiri. Maksudnya X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tolak 9 greater than 0. Kemudian kita ringkaskan. X kuasa 2 tolak 2X tolak 8 greater than 0. Awak dah positif kan? Lepas tu kita kena buat apa? Factorize. Ya. So, apa nilai factorize dalam ni? 4. X tolak 4 4, tambah 2 tolak tambah. Kalau terbalik pun tak ada masalah. Lepas tu kita kena untuk case apa? Let. Kita nak cari apa? Roots. So X tambah 2, X tolak 4 equal to 0. So kita cari roots yang pertama. X tambah 2 sama dengan kosong. So X equal to negatif 2. Di sini yang kedua X sama dengan berapa? 4. Lepas tu kita buat number line. Nombor berapa dahulu ni? negatif 2. Negatif 2. 4. So graf senyum. So tengok simbol apa? Greater. Kalau greater maksudnya kita lorek di atas ke di bawah? Atas. Okay. Ni solution set atau untuk interval. Kita pilih salah satu. Soalan tak mention. Kalau soalan tak mention, you bebas. Solution set. Okay, kalau solution set, ini bracket X double dot, itu paling penting. So sini negatif 2 menuju ke negatif infinity. Maksudnya simbol lebih besar ke lebih kecil? Kecil. Negatif 2 union seterusnya 4 ke infinity. Simbol dia apa? Lebih besar. Ya, lebih besar. So itu sahaja untuk 6A. Okay, table of sign and positive number line later. Okay, boleh ke di situ? Boleh. Okay, kalau boleh saya dah habis salin ke? Dah. Dah. Okay, kalau sudah saya nak pergi soalan 6B. Sama juga dengan tadi, kita potong dulu perkataan using positive number line. Saya akan tunjuk kemudian. Okay, kalau tak you lihat pada video. Okay. So sekarang ni kita lihat pada soalan B. Sebab A dah settle. B dia kata 2. 2X tolak 3. Okay. Okay, so bila soalan macam ni kita tak boleh selesaikan. Kita kena apa dulu? X kan? N. So 2 darab 2X dapat berapa? 4X. 4X. Lepas tu 2 darab negatif 3 dapat berapa? Tolak 6. Tolak 6 greater and equal. Kemudian 3X darab X sama dengan 3X berapa? kuasa 2. 3X kuasa 2. Okay, kemudian 3X darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 15. 15. Negatif 15X. So semua sekarang ni saya pindah ke kiri. Negatif, 3X kuasa 2 saya pindah ke kiri dapat negatif 3X kuasa 2. 4X copy balik. Negatif 15X pindah ke kan. Ya. Tambah 15X tolak 6 greater equal to 0. Lepas tu kita dapati ada variable dengan kuasa yang sama. So kita ringkaskan lagi. Maksudnya negatif 3X kuasa 2 tambah berapa di sini? 16X. 16X tolak dengan 6 greater equal to 0. Kemudian kita kena lihat apa sekarang ni? Sini negatif, betul? Betul. Kalau negatif kita kena buat apa? Jadikan dia positif. 3X kuasa 2 Tolak 19X. tolak 19X Tambah Tambah 6. tambah 6 simbol tukar. Bagus. Lepas tu kita kena buat apa? Factorize. Okay. Apa yang you all dapat jawapan? 3X tolak 6. Salah ni. Betul tak? 3X tolak 1, X tolak 6 lebih kecil and equal to 6. Betul equal to 6 pula. Equal to 0. Kemudian kita kena buat apa? Cari roots. Letak perkataan apa? Let. Maksudnya 3X tolak 1
S tolak 6 equal Equals to to 0. 0. Apa nilai S awak dapat tadi? 1. Satu lagi S equal to 6. Six. So kita buat number line. Ini 1/3. Sini jawapan dia 6. So bentuk senyum. Okay. Simbol apa kita nak lihat pada factorization awak? Ini simbol apa? Lebih kecil and equal. So lorek di atas ke lorek di bawah? Bawah. Bawah. So maksud dia daripada mana? Negatif 1/3 sampai 6. Nak solution set atau interval? Solution set. Okay. Solution set. Solution set. Okay. X double dot. Okay. S di tengah-tengah. So di antara. Maksud dia 1/3. Lebih kecil n equal to S. Lebih kecil equal to 6. Itu sahaja. Okay. So kita dah habis untuk lecture pertama quadratic inequalities. Ya. Madam, Ya. kenapa dia tulis solution set saja? Apa tulis itu interval form? Oh, sebab soalan untuk example 6 tiada arahan. Kalau you nak tulis betul interval pun boleh juga. Contohnya, sebab bila tiada arahan, either solution set or interval notation, it's up to you. Either one, salah satu. Okay. So kalau bentuk interval macam mana tu? Macam nak tulis interval notation di sini? Sini negatif 2 kan? Dia menuju ke negatif infinity. Okay, so yang ni menuju ke negatif infinity. Yang ni pula approach to positive infinity. So how to rewrite in interval notation? So tengok sini. Negatif infinity until number negatif 2. Ya, union for until infinity. Kalau soalan tak state, terpulang pada awak salah satu. Bolehkah? Ada soalan lagi? Sebab kita rehat minit. Inequalities and absolute value. So we already cover part inequalities, absolute belum lagi lah. So hari ni memang kita akan habiskan absolute value. They have the three. First, A, state the property of absolute value. B, solve absolute equation. So they have a 4 type of absolute equation. Number C adalah solve absolute inequalities. So ini adalah absolute inequalities. Okay, kita samaan absolute value. Okay, so kita proceed dengan first one. Apakah itu absolute value? So definition of absolute value described as the distance from zero. Okay, maksudnya jarak daripada kosong. That's a number is on the number line. Okay, contohnya di sini. Okay, absolute value. Contohnya absolute 6. Absolute 6 maksudnya jarak ke hadapan ke belakang. Okay, kalau you maju ke depan akan dapat 6. Kalau you maju ke belakang negatif 6. Tetapi bila berkaitan dengan jarak it cannot be negative. So kita akan tulis 6. So walaupun dia negatif 6, kita akan tulis sebagai 6. Okay. So absolute value is represent distance from zero. Okay. So that's why dia ada dua formula. Yang ni yang you kena tahu. Di mana absolute A. Maksudnya kita represent sini 0. Okay. Absolute A maksudnya jarak. Okay. Jarak dari kosong adalah bernilai A ataupun negatif A. Tetapi bila berkaitan jarak kita akan mention sebagai A. Sebab tu dia datangnya formula absolute value equal to A if A greater equal to 0. Okay. Negatif A jika A lebih kecil pada kosong. Ini adalah property yang kita tahu. Okay. Dan disebabkan situ juga absolute 7 sama dengan 7. Okay. Absolute negative 7 juga bernilai positif 7. Okay. Ini sangat penting dan kita akan guna untuk di kemudian hari lah. Okay. So now, kita pergi kepada properties of absolute value. Absolute negative A adalah absolute A. Absolute A mesti greater equal to 0, mesti lebih daripada kosong.
Contohnya absolute 1. Absolute 1 sama dengan 1. Absolute negatif 2. Apa nilai absolute negatif 2? 2. 2. Absolute negatif 3 akan dapat apa? 3. 3. Sebab tu dia bagi tahu di sini, nilai awak untuk jarak tak akan dapat nombor negatif even though for absolute negative 3. You perhatikan sini, nombor absolute for negative A mesti sama dengan A. Absolute negative 2 equal to 2. Absolute 2 also equal to 2. Okay. Absolute A tambah B akan sama B tambah A lah. Ni tak ada apa-apa. Okay. Yang nombor 5 dan nombor 6 dia mention di sini absolute A, B. Maksudnya absolute A dan absolute B. Contohnya absolute 6 is equal to absolute 2 darab absolute 3. Okay. Absolute 6 bagi 2 sama dengan absolute 6 divide by absolute 2. Itu sahaja yang ingin ditegaskan. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada absolute equation. Macam mana kita nak selesaikan absolute equation? Okay, kita dah mention tadi absolute x adalah equal to A. So, bila equation, kita perlu solve. Okay. Dan absolute adalah mewakili jarak. Okay. Absolute x adalah jarak daripada origin. Okay. That's why absolute x equal to A bersamaan x equal to A ataupun x equal to negative A. Okay. So, ini adalah basic. S equal to A ataupun S equal to negative A. So ada 4 jenis ya equation, 4 type of absolute equation. First adalah absolute AX plus B equal to C. C di sini maksudnya constant. Okay. For type number 2, absolute AX plus B equal to CX plus D. So ini adalah linear. Okay. Type number 3, both sides that have absolute. Okay. AX plus B, absolute AX plus B equal to absolute CX plus D. Okay. Step keempat, type yang keempat adalah di mana kuadratik equal to constant. Okay. Constant tu maksudnya nilai sahajalah. Okay. So macam mana kita nak selesaikan absolute equation? First we need to by using definition. Okay. Absolute x equal to A, maksudnya kita akan pecahkan dia kepada S equal to A or S equal to negative A. Okay. Kenapa? Sebab jarak kita daripada origin dia maybe S equal to A ataupun S equal to negative A. Kemudian kita kena simplify and solve for X. Okay. And step yang terakhir adalah you kena check jawapan awak. Adakah jawapan awak memenuhi original equation atau tidak. Kalau tidak, you kena recheck. Okay. So kita pergi kepada example kita. Okay. Solve the following equation. Okay, absolute x equal to 7. So yang pertama. So absolute x equal to 7. Ingat dia represent jarak kan? So s equal to 7. Step 1 or s equal to negative 7. Okay. Step kedua, simplify and solve. Oh, kita sudah selesaikan. Step ketiga, kita perlu cek jawapan. Tapi cek jawapan di sini hanya untuk type yang ketiga. Absolute x equal to 7, type nombor berapa? Equation type yang keberapa? Adakah nombor 1, nombor 2, nombor 3 atau nombor 4? 1. Ya, nombor 1. Kalau nombor 1 perlu semak atau tidak? Jawapan kita. Tak. Tak perlu. So maksud dia jawapan kita adalah solution set curly bracket x double dot x equal to susun ikut increasing order. So negatif 7, 7. Okay. So ini adalah example 1A. Kalau B, absolute x plus B equal to 2. Kita kena guna definition. Okay, definition kata copy balik or satu lagi apa? X tambah 8 sama dengan berapa? Negatif 2. Lepas tu kita kena selesaikan X. Maksudnya 8 di sini pindah ke kanan, dia akan jadi X sama dengan berapa? 2 minus
2 tolak 8 akan dapat negatif 6. Yang kedua adalah X sama dengan negatif 2. 8 di sini pindah ke kanan jadi tolak 8. So X sama dengan berapa? 10. Negatif 10. Negatif 10. Perlu semak tak untuk type di sini? Tak perlu. Kalau tak perlu, solution set kita curly bracket X double dot X equal to negatif 10 dulu ke negatif 6? Mana yang paling kecil? Negatif 10. Ya, and then negatif 6. Tutup kurungan. So settle for example number 1. Boleh? Boleh. So kita teruskan dengan example nombor 2. Okay. Solve the following equation. Untuk soalan A, absolute x plus 4 equal to 5x plus 8. So kita guna definition. Satu kita kekalkan. Satu lagi kita darab negatif yang di sebelah kanan. Maksudnya dapat berapa? 5x dapat negatif 5x. Positif 8 akan jadi tolak 8. Okay. Step yang kedua kita ringkaskan dan selesaikan untuk x. So the x, sini 5x, we going to the left hand side. X tolak 5x. 8 tolak 4. X tolak 5 akan dapat negatif 4x. 8 tolak 4 akan dapat 4. So apa jadi pada negatif 4 di sini? Kita akan jadikan bawa ke kanan jadi bahagi. So dia bersamaan 4 bahagi negatif 4. Maksudnya x equal to negatif 1. Step yang seterusnya negatif 5x. Bawa dia ke kanan. Dia akan jadi x tambah 5x. Negatif 8. 4 akan jadi tolak ya. Di sini pindahkan 4 ke kanan jadi tolak 4. Yang di kiri x tambah 5x akan dapat 6x. Negatif 8 tolak 4 akan dapat berapa? 12. Negatif 12. Negatif 12. X sama dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2. Perlu semak atau tidak? Tak perlu. Sini perlu. Kenapa perlu? Sebab dia ada variable x outside of the modulus. Jika outside of absolute, kita kena semak. Macam mana nak semak? Dia kata mesti satisfy original equation. Kita semak balik pada soalan di atas. So, kita kena check. Okay. S equal to negative 1. Kita check dahulu yang di sebelah kiri. Left hand side. Absolute x plus 4. Okay. Kemudian kita gantikan negatif 1 dalam left hand side. Itu negatif 1 tambah 4. Berapa nilai negatif 1 tambah 4? 3. 3. Absolute 3 dapat berapa? Negatif 3 dengan 3. Dapat 3. Absolute 3 adalah 3. Okay. Absolute 3 adalah 3. Yang kedua, kita kena check pula di sebelah kanan. Okay. So, bila kita check sebelah kanan, dapati sebelah kanan di sini adalah 5x tambah 8. Original question So, tulis di sini. 5x tambah 8. So, kita gantilah nilai. X kita tadi dapat berapa? Negatif 1. So, 5 darab negatif 1 tambah 8. Jawapan dapat apa? 3. 3. So, maksud dia left hand side sama dengan right hand side. That means jawapan ni kita terima. Kita kena semak pula yang seterusnya. Iaitu check. Okay. Untuk x sama dengan negatif 2. Proses yang sama. First you need to check on left hand side. So absolute x plus 4. So substitute negative 2 inside of
X. So negatif 2 tambah 4 akan dapat absolute 2. Absolute 2 nilai dia adalah 2. Kemudian awak kena semak lagi right hand side. Right hand side adalah 5x tambah 8. So tulis 5x tambah 8. And then awak perlu gantikan nilai negatif 2. So 5 darab negatif 2 tambah 8. Berapa you tekan kalkulator? Negatif 2. So you dapat negatif 2. Sama tak left dengan right ni? Sama. Tak. Sama? Sama ke lain? Lain. Lain. Bila lain kita akan tulis okay, left hand side is not equal to right hand side. Tulis yang ni dahulu. So kita nak tak kalau jawapan dia tak sama? Kita tak nak. So kita tulis rejected. So apa jawapan yang kita terima hari ni? Adakah 2 nilai ataupun hanya 1 sahaja nilai yang kita terima? Satu So nilai. kita tulis solution set. Curly bracket x double dot x equal to berapa yang kita terima? Negatif 1. Ya, itu sahaja. X equal to negatif 1. Kalau dua-dua boleh terima dua-dua? Ya. Kenapa kita kena semak ini? Sebab ada variable x outside of absolute. Okay. Sebab tu type nombor 3 sahaja kita perlu semak. Okay. 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 Kalau dah habis salin bagi tahu ya. Miss, Ya. absolute 2 bukan boleh jadi negatif 2 juga ke? Tak. Tak, dia kata maksud dia property kata absolute negatif 2 memang sama dengan 2. Okay. Kalau absolute 2 maksud dia bernilai berapa? 2 lah. Oh. Absolute negatif 3 maksud dia berapa? 3. 3. Absolute 3 bernilai berapa? Negatif 3. 3. Kan kita kata hasil jawapan absolute mesti positif. You takkan kira absolute 3 dapat negatif 3. Salah pakcik oi, pakcik. Apa pun memang positif tak? Ya, jawapan akhir dia mesti positif. Maksud saya absolute, jawapan akhir untuk absolute di sinilah. Okay. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada, saya teruskan ya. Sebab masa pun dah suntuk. Okay. Saya pergi kepada 2B. Tadi jawab 2A, sekarang B. Okay, absolute 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 2. Step pertama. Okay, pisahkan dia. 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 2. Allah, buruk sangat tulisan saya. Okay, semula. 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 2. Satu lagi 2x tambah 3 sama dengan apa? Negatif 3x tolak 2. So kita jadikan x sebagai subjek, maksudnya 3x pindah ke kiri, 2x tolak x, 3x, 2 tolak 3. So sini akan dapat negatif x sama dengan negatif 1. Maksudnya x sama dengan berapa? 1. Ya. Seterusnya 2x tambah 3x sama dengan negatif 2 tolak 3. Sini akan dapat 5x. Sini akan dapat negatif 5. So x sama dengan negatif 5 bahagi dengan 5. Jawapan dia adalah? Negatif 1. Ya, negatif 1. Perlu semak atau tidak jawapan ni? Perlu. Perlu. Kenapa perlu? Sebab ada variable x outside. Bukan sebab ada positif negatif sebab ada variable x outside of absolute value. Okay. So sekarang ni kita check. Okay. X equal to 1. Bila kita check x equal to 1, kita tengok soalan asal left hand side dia. Ini left hand side. Salin dahulu. Copy.
And then kita gantikan 1 ni ke dalam X. Maksudnya absolute 2.1 tambah 3. Sama dengan berapa? Absolute berapa? 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapat apa? 5. 5. Ya, absolute 5. Absolute 5 berapa jawapan dia? 5. Lepas tu kita kena check apa? Right hand side. Inside. Right hand side dia tengok sini. Jangan tengok pada yang dipecahkan tadi tu. So 3x tambah 2. So sama dengan 3 darab dengan apa? 1 tambah 2 dapat berapa? 5. Absolute 5. Maksud dia sama ke tidak? Left dengan right. Sama. Sama. Kalau sama tulis macam ni dahulu. Okay, lepas tu you tick lah. Tunjukkan you terima jawapan ni. Okay. Lepas tu kita semak pula. Check. X equal to -1. Okay. Sama juga like the previous one. So you need to write left hand side. Absolute 2x plus 3. Okay. That is equal to absolute 2 times -1 plus 3. Berapa jawapan dalam ni? -5. Dua darab -1 tambah 3 dapat apa? 1. 1. Absolute 1 jawapan dia adalah 1. 1. Okay, now proceed dengan right hand side. Right hand side adalah 3x plus 2. So copy 3x plus 2. Okay, so kita ganti 3 darab -1 tambah 2. Berapa jawapan di sini? -1. -1. Sama tak? -1. Sini 1, sini -1. Sama ke lain? Baik. Lain. Maksud dia is not equal. Right hand side. Rejected. Bagus. Kita tulis kat sini. Kita tak nak dia rejected. Maksudnya ada berapa jawapan yang kita terima? 1. 1. Maksudnya therefore solution set curly bracket x double dot x equal to berapa? 5. Ini yang kita terima. X equal to 1. Settle example 2. Okay, saya teruskan lagi boleh? Madam, Boleh. nak tanya boleh? Boleh? Yang mula-mula tu kan, yang pecahkan tu memang dia jadi -3 dengan -2 kan? Ya, sebab kita akan multiply dia dengan negatif. So dia satu positif kekal, copy, okay, or AB negatif multiply with A. So this one is negative times 3x plus darab negatif, so negatif 3x tolak 2 lah. Directly dah saya terus buat. Terus saya malas tunjuk satu-satu. Okay, Boleh follow ke? boleh. Yang siapa yang tak faham terus je tanya kat sini. Okay. Seterusnya saya pergi kepada example nombor 3. You perhatikan sini. Kiri ada absolute, kanan ada absolute. Perlu semak tak jawapan akhir di sini? Perlu. Tak. Tak. Dah. Kenapa tak perlu? Punya X dalam modulus. Bagus, pandai Ibrahim. Tu tak tu suara awak. Okay. Baik. Okay, so sekarang ni soalan A. Absolute x plus 4 equal to absolute 5x plus 8. So sama konsep dengan tadi. Pertama kita copy. Satu lagi kita letak apa? Negatif. Maksudnya negatif 5x minus 8. So selesaikan yang pertama dahulu, first equation. Maksudnya x tolak 5x. 8 tolak 4. X tolak 5x akan dapat berapa di sini? Negatif 4. negatif 4x. 8 tolak 4? 4. So maksudnya x sama dengan berapa? Negatif 1. Ya. Negatif 1 bang. Betul. Sekarang ni kita pergi kepada yang kedua. Okay. X plus 4 equal to negative 5x minus 8. So x tambah 5x. Negatif 8 tolak 4.
So akan dapat 6x equal to negative 5. So x sama dengan negatif 12 dibahagi dengan 6. Maksudnya negatif 2. Perlu semak atau tidak? Tak perlu semak. Ya, so teruskan jawapan akhir kita. Solution set. Ini bracket x double dot x equal to negatif 2, negatif 1. Saya teruskan lagi dengan soalan B. The same procedures. Copy 2x plus 3 equal to 3x plus 2 or 2x plus 3 equal to berapa di sini? Negative 3x minus 2. Negative 3x. That's right. Okay, and then we solve 2x minus 3x. 3 we bring to the right, so 2 minus 3. So di sini 2 tolak 3 akan dapat negative x minus dengan negative 1. So x equal to negative 1 divided by negative 1, so this is equal to 1. The other side, the second equation, 2x negative 3 going to the right plus 3x negative 2 minus 3. Maksud dia on the left you akan dapat 5x equal to negative 5. So x equal to negative 5 bahagi dengan 5. Berapa jawapan di sini? Negatif 1. Wahid. Perlu semak atau tidak untuk soalan ni? Tak perlu. Tak. Kenapa tak perlu? Sebab dia 12 tu absolute. Yo, bagus kau. Okay. Solution set. Curly bracket. X double dot. X equal to nilai yang paling kecil nilai berapa? Negatif 1. Kemudian follow by 1. Wahid. Okay. Saya bagi masa seminit. Oh salin. Madam nak tengok yang atas sekejap. Yang Atas tu yang mana? Soalan Soalan example 2 ke? ya betul. Okay dah. Thank you. Kau snap Nanti salin. Okay. Tak sempat salin ke? Sempat je tadi tu tu tinggal. Okay. Ada soalan kat sini? Tak ada Kalau tak ada kita teruskan. Example nombor 4A. Sama je konsep dia. Soalan A, absolute, x kuasa 2, tolak 25, x equal to 0. Kenapa tulisan saya ni? Okay. Pertama copy balik. X kuasa 2, tolak 25, equal to 0. Or, plus. Perlu tak kita letak ini? X kuasa 2, tolak 25, sama dengan negatif 0. Pernah belajar tak negatif 0? Ada ke tidak? Tak ada kan? So untuk soalan ni, hanya ada X kuasa 2, tolak 25 sama dengan 0. Okay. Step yang kedua, X kuasa 2, tolak 25 sama dengan 0, lepas tu kita factorize. So factorize dapat apa? 5 kan? 5. Satu lagi? Tolak 5 tambah 5. Maksud dia x equal to 5, x equal to negatif 5. Perlu semak atau tidak jawapan ni? Tak payah. Kenapa tak payah? Absolute. X awak berada dalam absolute. Okay, so confirm tak payah So maksud dia solution set curly bracket x double dot x equal to berapa? Yang mana kena tulis dulu? Is it 5 or negative 5? Negative 5. Negative 5. So negative 5, 5 and close bracket. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada soalan B. B di sini adalah absolute x square minus 7x plus 6 equal to 6. Pertama copy. Satu lagi apa? X square minus 7x plus 6 equal to berapa?
Negative 6. Negative 6. Ya, bagus. Negative 6. Yang ni dia berbeza sebab dia kuadratik. Kalau kuadratik, kita kena bawa semua ke kiri dan kita kena factorize. Okey. X kuasa 2 tolak 7x tambah 6 tolak 6 sama 0. Maksud dia X kuasa 2 tolak 7x, 6 tolak 6 dapat apa? 0. Kosong. Okey. Saya nak tunjuk sebab ada certain pelajar guna kalkulator. Okey. Saya pun tak buat cakap sangat guna kalkulator. So, you tekan mode kan? You pilih equation tu, 5. You pilih 3. Lepas tu you masukkan kalau kuasa 2 tu 1. Okay. Lepas tu you tekan negatif 7 betul? C. Lepas tu C dia ada nilai tak? Tak ada, so you letak kosong. Kosong. Lepas tu jawapan dia akan dapat X yang pertama bernilai 7. X kedua bernilai 0. Maksud dia you guna reverse method kan? X equal to 0, X equal to 7 betul? Ya. Maksudnya X darab S tolak 7 sama yang 0. Jangan tulis S tolak 0. Hanya tinggalkan X sahaja. Okay. Okay. Yang kedua, X kuasa 2 tolak 7x tambah 6, negative 6 bring to the left hand side. So plus 6 equal to 0. X square minus 7x plus 12 equal to 0. So, we need to factorize. Ini tak ada masalah. Buat dua-dua dapat number. So, sini 4, sini 3, sini tolak. So, sini S equal to 3. Satu lagi S equal to 4. So, perlu semak tak untuk jawapan B? Tak. Kenapa tak perlu? X Tiada dan variable absolute. X. Tiada X variable tak X outside of absolute. So, maksudnya solution set. Maksudnya semua number ni kita terima. X double dot, S equal to 0, 3, 4, 7 in close bracket. Okey. Sudah? Dah. Okay, teruskan. Okey. Sekarang ni kita nak masuk absolute inequalities. Memang hari ni memang padat sangat. So saya harap memang you kena standby. Sebab saya akan bagi you all homework ni untuk siapkan pada hari Jumaat. Cuba tengok absolute inequalities. Nombor 1 dan nombor 2 ada dalam wujud pada simbol less than equal. So kalau nombor 3 dan nombor 4 ada dalam wujud pada greater and equal. Nombor 1 dan 2 untuk absolute lebih kecil, maksud dia X di antara negatif A dan A. Maksudnya jarak daripada kosong adalah kurang daripada nilai A. A tersebut maksudnya negatif A to A lah. So awak akan pisahkan dia guna basic definition which is X greater than A, negative A and X less than A. Nombor 2, X lebih kecil equal to A, maksud dia X di antara negatif A and A. Okay. Tetapi kalau simbol lebih besar, maksudnya jarak awak paling kecil pun A, maksudnya paling besar, okay, dia lebih besar pada A ataupun negatif A. Sebab tu S less than negative A or S greater than A. A, simbol lebih kecil ni maksudnya jarak di antara negatif A to A. A. Kalau you tak dapat tangkap, kita pergi pada example seterusnya. Untuk example A. A, 5A. Absolute 2x plus 3 less than 5. Cuba sekarang tengok simbol dia. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Kalau jarak lebih kecil, maksud dia akan jadi macam ni. Copy balik 2x tambah 3. Letak 5. Satu lagi lebih kecil, negatif 5. So you akan letak yang tu. Okay, so you letak yang ni. Okay, negatif 5. Kemudian kita akan teruskan. Okay, kita akan guna basic definition yang tadi tu. Yang pertama adalah apa? 2x tambah 3 greater than negatif 5. And yang kita belajar dekat ni ya.
Yang kedua. Okay. Sekejap dia tengah loading. Yang kedua adalah apa? 2x tambah 3. Okey. 2x tambah 3. Tambah 3. Dia kecil daripada 5. Oh, lebih kecil daripada 5. Cuba you all buat. Saya start sekarang ni. Okey. So 2x. 2x tambah 3 lebih kecil daripada 5. So sekarang ni 2x lebih besar negatif 5 tolak 3. So 2x lebih besar pada negatif 8. So x maksud dia 2 di sini apa yang you perlu buat? Bahagi. Bahagi perlu tukar sign tak? Untuk nombor positif di sini? Tak. So Perlu. 4. Oh Akbar. Masa dah habis ni ke? Ya, so negatif 4. Yang seterusnya di sini 2x lebih kecil 5 tolak 3. So 2x lebih kecil pada 2. So x lebih kecil pada 1. So ada dua interval. Kita belajar buat apa tadi? Number line. So negatif 4, 1. S lebih kecil pada 1. Sini pula lebih besar pada negatif 4. Negatif 4 besar. Okay, N adalah maksudnya intersection. So kita tengok kawasan awak. Kawasan mana yang ada intersection? Shaded. So di antara tengah-tengah. Maksudnya jawapan awak adalah S di antara, okay, sebab dia empty circle kan, di antara negatif 4 dan 1. So tulis balik solution set. Solution set. Settle bahagian A. Untuk bahagian B pula. Absolute 5 minus 3x greater equal to 9. A. Sekarang ni dia adalah simbol greater and equal. Kita nak guna yang kotak warna kuning ke kotak warna hijau kat sini? Warna hijau. Okey, kalau hijau maksud dia 5 tolak 3x greater equal to 9 or apa maksud or? Union, gabungan. Okey. So 5 tolak 3x simbol bertukar. Okey. Okey, simbol bertukar dan dia negatif 9. Okey. So, kita selesaikan x. Negatif 3x greater equal to 9 tolak 5. Negatif 3x greater equal to 4. X dibahagi oleh negatif number, maksudnya 4 bahagi negatif 3, so simbol bertukar. Seterusnya, negatif 3x less than equal to negatif 9 tolak 5. So negatif 3x lebih kecil equal to negatif 14. So x simbol bertukar sebab nak dibahagi. So negatif 14 bahagi dengan negatif 3. Maksud dia x greater equal to 14 per 3. Ada dua interval, maksud dia kita buat number line. Okay, negatif 4 per 3. Satu lagi adalah 14 per 3. Okay. S lebih kecil and equal. Maksud dia titik gelap dan menuju ke kiri. Satu lagi 14. So ke kanan. Or maksudnya union. Tu belajar hari tu union adalah gabungan. Gabungan maksudnya semua number yang ada di sini. Okay. Maksudnya di sini dia bermula negatif 4 per 3 menuju ke negatif infinity. Maksudnya x lebih kecil negatif 4 per 3. Satu lagi x greater and equal. Okay, 14 per 3. So macam mana tulis dalam solution set? Solution set. Ini bracket x double dot, dia tulis dua-dua. X lebih kecil equal to negatif 14 per 3. Tengah-tengah tak ada kan sebab dia gabungan union. X greater equal to 14 per 3 and close bracket.
You ada kelas pukul 10 ke? Ada. Ada. Okay. So, kita stop sampai soalan 5B. Apa jadi pada 5C dan 5D? Saya bagi dalam bentuk video. Okay, you kena tengok kemudian. Okay. Boleh di situ? Boleh, Miss. Boleh. Sebelum kita habis kelas, ada 3 benda yang saya nak bagi tahu awak. Okay. Pertama, minggu depan kita ada kelas ganti. Maksudnya total jam kita adalah 6 jam. Yang pertama, 8 hingga 11. 8 hingga 11 kita akan discuss topik 1, tutor 2 and tutor 3. Okay. Kemudian hari Ahad, kita akan discuss sekali lagi sebab yang ni ganti. Yang ni telah ditakwimkan di bahagian KMK lah. College telah takwimkan untuk ganti. Iaitu kita akan discuss topik 2. Okay. Topik 2. Okay. Tutor 1 dan 2. So, tutor 2 ni you kena submit hari Jumaat kan? Okay. So, jangan lupa. Kemudian hari Rabu. Pukul 8.10 kita akan belajar lecture. Okay. Topik baru. Topik 3, sequences, iaitu janjang. Okay. Kemudian hari Khamis kita ada lagi. Okay. 2 hingga 4 petang. Okay. Kita akan masuk lecture yang ke topik 4, matrices. Okay. So you perlu ingat yang ini. Total jam adalah 6 hour lah. Okay. Ini adalah ganti. So, saya takkan bagi kerja dekat awak mulai hari Ahad. Okay. Kerja hanya datang pada hari Rabu nanti. Okay. So, ada apa-apa soalan sebelum kita akhir kelas?